أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأزكى الصلوات الله وتسليماته على مبعوث رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, mulai saat ini bermulalah pengajian bahasa Arab kita. InsyaAllah 2-3 bulan dari sekarang, sekiranya saudara istiqamah membuat latihan dengan masa yang fleksibel 24 jam di mana sahaja anda berada, saudara sendiri akan dapat menilai dan melihat pencapaian yang telah tercatat seperti bab-bab, masa, hari, tahap dan peratusan markah yang anda perolehi pasti meningkat dari masa ke semasa. Dalam tahap satu ini, terdapat banyak perkataan-perkataan dan kaedah asas bahasa Arab untuk memastikan saudara mahir dengan perkataan-perkataan yang sering berulang dan ayat-ayat mudah yang amat banyak sekali tanpa kita sedari. Sedangkan kita telah melihat, membaca dan mendengarnya berkali-kali. Sepatutnya kita telah mengetahuinya lebih awal lagi, seperti perkataan langit, bumi, malam, siang, matahari, bulan dan sebagainya. Pertama sekali, bahasa Arab adalah bahasa yang amat mudah dan kita akan belajar dengan cara yang termudah. Tidak sama sekali dengan cara-cara yang mungkin saudara telah pelajarinya sebelum ini. Bagi mereka yang sibuk, inilah peluang saudara untuk mempelajarinya kerana fleksibel. Anda yang tentukan sendiri masa belajar. Malah setiap latihan dan ujian yang anda buat telah direkodkan secara automatik. Saya tidak akan mengambil masa yang panjang untuk menjelaskan sesuatu bab kerana saya bukan menggunakan buku, tapi secara spontan melalui pengalaman saya sendiri yang telah diringkaskan dan dipadatkan. Malah anda boleh mengulanginya berkali-kali sehingga faham, sekiranya anda tidak faham tajuk perbincangan tersebut. Satu perkara yang paling tidak disukai oleh seorang pelajar adalah menghafal. Kerana peringkat umur kita berbeza. Sekiranya di bangku sekolah dahulu, mungkin hafalan kita kuat. Kerana menghafal tidak semestinya faham. Tapi sekiranya kita faham, lebih mudahlah kita menghafalnya. Dengan latih tubi yang mantap lagi efektif, tentu anda dapat mengingatinya sendiri tanpa paksaan. Disebabkan zaman telah berubah, maka sistem pelajaran bahasa Arab juga berubah mengikut keselesaan anda. Sebagai contoh, gambaran keseluruhan bahasa Arab yang akan kita pelajari di sini adalah ibarat kita hendak membina sebuah kereta. Saya percaya masing-masing sekarang telah tergambar dengan jelas kereta idaman. Mengapa saya bawa contoh ini ya? Pertama, kita tidak belajar terlampau detail sehingga tidak dapat matlamat dan tujuan utama belajar bahasa Arab. Misalnya, saya tidak akan membincangkan terlampau detail tentang tayar kereta. Mungkin saya katakan sebelum membina sebuah tayar kereta, kita mestilah mencari bahan, iaitu getah. Mula-mula
kita mesti tanam pokok getah dahulu, kemudian letakkan baja supaya boleh membesar. Tunggu pula sehingga pokok itu matang, baru boleh menoreh pokok getah tersebut, dan baru pula boleh memproses getah menjadi tayar. Ini yang saya maksudkan. Saya tidak membincangkan terlampau detail perkara yang tidak begitu penting. Ia mengambil masa yang panjang, mungkin lebih dari 5 bulan. Kedua, kerana apabila saya terangkan nanti, kita sendirilah yang akan meletakkan tayar, lampu, cermin, enjin dan sebagainya. Selepas itu, saudara sendirilah yang akan membawanya. Dengan kata lain, anda telah berjaya dan mampu berdikari. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana saya telah katakan sebelum ini, bahasa Arab adalah mudah. Di sini saya buktikan semudah 1, 2 dan 3. Semuanya berpunca dari 3. 3 baris. Baris depan, baris bawah, baris atas. Saya ulangi sekali lagi, semuanya berpunca daripada 3 baris. Pertama, baris depan, baris bawah dan baris atas. 3 huruf. Semuanya berpunca daripada 3 huruf asalnya. Misal, kataba. Kaf huruf yang pertama, ta huruf yang kedua, ba huruf yang ketiga. Kataba. Dari huruf katabalah boleh menjadi perkataan kitab, kutub, maktabah dan sebagainya. Contoh yang berikutnya, perkataan sajada. Sin huruf yang pertama, jim huruf yang kedua, dal huruf yang ketiga. Sajada. Dari huruf sajadalah menjadi masjid, tempat sujud. Kain sejadah atau yang kita hamparkan untuk solat itu, dia berasal daripada perkataan sajadah juga. Contoh yang berikutnya, perkataan qara'a. Qaf huruf yang pertama, ra huruf yang kedua, alif berbaris atas ini adalah huruf yang ketiga. Qara'a. Dari berpunca perkataan qara'alah menjadi Al-Quran, qira'ah dan sebagainya. 3 kategori. 3 kategori inilah yang paling penting sekali di dalam bahasa Arab. Seolah-olahnya ia ibarat rangka kenderaan tadi. Sekiranya kita baca Al-Quran daripada permulaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca surah Fatihah, surah Al-Baqarah sehinggalah di akhir Al-Quran tersebut surah Qul a'udzu birabbin nas dan sehingga sadaqallahul azim. Semua perkataan-perkataan yang kita dapati tidak lari daripada 3 kategori ini. Pertama, kata nama. Dalam bahasa Arab dipanggil isim. Kedua, kata kerja, fi'il. Ketiga, sendi kata, haraf. Saya ulangkan sekali lagi. Pertama, kata nama, isim.
kedua kata kerja fi'il, dan ketiga sendi kata haraf, isim, fi'il dan haraf. 3 tanda isim. 3 tanda inilah untuk kita nak mengenal perkataan isim. Pertama, setiap kali kita jumpa di awal perkataan ada alif lam, maka dia adalah perkataan isim. Kedua, bertanwin di hujung perkataannya. Dan yang ketiga, di hujung perkataan berbaris di bawah. Maka 3 tanda isim iaitu alif lam di pangkal perkataan, bertanwin di hujung perkataan dan juga di hujung perkataan berbaris di bawah. Alif lam, tanwin dan berbaris di bawah. 3 tanda fi'il. 3 tanda fi'il ini adalah tanda asas. Walaupun asas, dia amat membantu. Pertama, di hujung perkataan berbaris di atas. Kedua, berbaris depan. Ketiga, berbaris mati. Baris atas, baris depan dan baris mati. 3 jenis fi'il. Fi'il mempunyai 3 jenis. Pertama, fi'il madhi. Kedua, fi'il mudhari'. Ketiga, fi'il amr. Pertama, madhi. Kedua, mudhari'. Dan ketiga, amr. 3 bilangan. 1, 2 dan 3. Setiap perkataan yang kita jumpa, mesti kita kenal pasti sama ada dia menunjukkan satu ataupun seorang. Kalau sekiranya seorang misalnya Muslim, kalau sekiranya nak menunjukkan 2 orang, bunyinya muslimani atau muslimaini. Kalau sekiranya lebih daripada 2, maka bunyinya muslimuna atau muslimina. Kesimpulannya, setiap perkataan yang kita jumpa mesti menunjukkan 1, 2 atau lebih daripada 2. 3 ganti nama. Ganti nama pertama, ganti nama kedua, ganti nama ketiga. Ganti nama pertama yang berkata-kata. Sekiranya saya berkata-kata, maka seorang, dia adalah ganti nama pertama. Kalau sekiranya menunjukkan ramai, kami. Saya menunjukkan seorang. Kalau sekiranya ramai, kami. Saya dan kami adalah ganti nama pertama. Ganti nama kedua, yang kita berbicara kepada mereka. Sekiranya kita bercakap dengan seorang, maka engkau adalah ganti nama kedua untuk menunjukkan seorang. Sekiranya kita berkata-kata dengan ramai, maka kamu adalah ganti nama kedua menunjukkan ramai. Engkau seorang, kamu ramai. Ganti nama ketiga iaitu dia. Dia untuk seorang, mereka menunjukkan ramai. InsyaAllah kita akan jumpa selepas ini pada pengajian seterusnya. Ila liqa.